Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhal abna'i, kaifa halukum jami'an? Arju lakum fi sihatin wa bahjatin ma'a usratikum. Ana Ustazah Rozita binti Ibrahim wa ana muallimah al-lughah al-arabiyyah fi madrasati masyhur as-sanawiyah al-wataniyah ad-diniyah lil banin. Wa insyaallah fi hadhihi al-fursah az-zahabiyyah sanunaqishu 'an at-tekniyat wal irshadat li ijabati al-as'ilah lil waraqah al-ula. Wa qabla al-bidayah, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita renungi hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba syai'an wajada." Yang membawa maksud, barang siapa yang berkehendakkan sesuatu dan ia berusaha untuk itu, maka dia akan dapat. Mudah-mudahan usaha kita pada hari ini merupakan usaha gigih kita untuk mendapat kecemerlangan, khususnya di dalam peperiksaan SPM nanti. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan sedikit tentang teknik menjawab kertas 1 soalan bahasa Arab SPM 2361/1. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita berkenalan dengan soalan kertas 1 ini. Okay. Soalan kertas 1 bahasa Arab mempunyai 40 soalan objektif berstruktur. Maksudnya, soalan yang diberikan hanya ada jawapan betul dan salah sahaja. Walaupun dia tidak ada aneka pilihan, tetapi pelajar perlu memberikan jawapan secara tepat. Kertas ini mempunyai 4 bahagian soalan dan masa yang diperuntukkan selama 1 jam 15 minit. Dan pelajar dikehendaki menjawab semua soalan dan jumlah markah keseluruhan ialah 80 markah, iaitu setiap soalan dengan 2 markah untuk 40 soalan. Baiklah anak-anak, seterusnya kita ke bahagian soalan yang terdapat di dalam kertas 1. Di dalam kertas 1 ini terdapat 4 bahagian utama. Bahagian yang pertama ialah bahagian mufradat, iaitu kosa kata. Di dalam bahagian ini terdapat 6 soalan yang berjumlah 12 markah. Bahagian ini akan menguji penguasaan anak-anak di dalam kosa kata ataupun vocabulary, iaitu perkataan seerti dan berlawanan. Bahagian yang kedua ialah bahagian an-nahwu ataupun bahagian qawaid. Bahagian ini mengandungi 11 soalan yang berjumlah 22 markah. Bahagian ini akan menguji penguasaan anak-anak di dalam kaedah nahwu. Seterusnya, bahagian yang ketiga ialah bahagian as-sarfi, iaitu pembentukan kata. Bahagian ini juga mempunyai 11 soalan dan berjumlah 22 markah. Yang seterusnya, yang terakhir, bahagian yang keempat ialah bahagian al-balaghah. Bahagian ini mempunyai 12 soalan yang merangkumi 24 markah. Jadi keseluruhan keempat-empat bahagian ini menjadikan markah keseluruhan 80 markah. Baiklah anak-anak, seterusnya kita ke slide panduan menjawab. Di sini Ustazah akan nyatakan beberapa panduan yang perlu anak-anak ambil perhatian sebelum menjawab kertas 1 ini. Yang pertama, anak-anak dikehendaki memberikan jawapan yang paling tepat. Kerana soalan ini adalah soalan objektif, hanya ada markah betul dan salah sahaja. Jadi pastikan anak-anak memberi jawapan yang paling tepat. Seterusnya,
Anak-anak dikehendaki menjawab di atas ruang ataupun garisan yang telah disediakan. Secara mudahnya, anak-anak menulis jawapan di ruangan al-ijabah. Seterusnya, jawapan mestilah mengikut kotak. Anak-anak tidak dibenarkan untuk mengubah soalan atau menukar kotak atau memberi arahan lain untuk menjawab di bahagian ini. Yang seterusnya, jawapan direct kepada apa yang disoal dan dilihat. Oleh itu, anak-anak tidak perlu memberikan penjelasan ataupun penerangan kepada jawapan anak-anak tersebut. Yang paling penting, anak-anak dinasihatkan agar menulis dengan ejaan yang tepat. Kerana bahasa Arab ini, walaupun kita mengubah satu sahaja perkataan ataupun hurufnya, akan mengubah maksud. So, berhati-hati ketika menulis jawapan. Dan akhir sekali, inginlah Ustazah ingatkan anak-anak sekalian agar tidak tergopoh gapah atau tidak terlalu leka menjawab soalan kertas 1. Pastikan apa yang anak-anak tulis, anak-anak lihat dan semak semula. Baiklah anak-anak, kita ke slide yang seterusnya. Ustazah ingin bawa anak-anak untuk sama-sama mendekati kaedah mencari keyword. Untuk kertas 1 ini adalah panduan yang Ustazah rasakan sangat penting untuk anak-anak amalkan. Untuk kertas 1, anak-anak dikehendaki mencari keyword ataupun kata kunci pada setiap soalan. Setiap soalan ada keyword ataupun kata kuncinya ataupun tajuk yang akan ditanya. Pelajar digalakkan untuk menanda atau menggaris ataupun anak-anak boleh gunakan highlight untuk mencari tajuk yang terdapat di dalam soalan tersebut. Ini adalah bagi memastikan kita dapat fokus pada soalan yang ditanya dan di akhir sekali memudahkan untuk kita membuat semakan. Baiklah anak-anak, kita akan terus kepada soalan-soalan kertas 1. Kita akan bermula dengan bahagian 1 iaitu bahagian muradifat dan mudaddat. Anak-anak telah dibekalkan dengan soalan model daripada JPN. Oleh itu, anak-anak boleh buka soalan masing-masing dan kita akan membincangkan teknik beserta dengan jawapannya sekali. Okey anak-anak, untuk soalan 1 hingga 3, soalan ini berkisar tentang muradifat ataupun perkataan seerti. Dan soalan 4 hingga soalan 6 akan berkisar tentang mudaddat ataupun perkataan berlawanan. Ini adalah contoh soalan SPM yang sebenar. Di dalam satu muka surat, soalan 1 hingga 3 untuk soalan seerti dan soalan 4 hingga 6 untuk soalan perlawanan. Baiklah anak-anak, bagaimana kita nak menjawab untuk soalan seerti dan berlawanan ini? Ustazah nyatakan kepada kamu ada 3 tips ataupun 3 cara untuk kita menjawab soalan ini. Yang pertama, anak-anak boleh mendatangkan jawapan yang tepat, direct daripada soalan. Okey, itulah yang dikehendaki oleh soalan. Tetapi sekiranya kita tidak mampu mendapatkan jawapan direct seperti mana yang diminta, anak-anak boleh mencuba kaedah yang kedua iaitu menyatakan lawan kepada perkataan tersebut dengan meletakkan kalimah dhiddu di hadapan. Yang seterusnya, sekiranya anak-anak juga tidak dapat mencari lawan perkataan tersebut, anak-anak boleh mencuba kaedah yang ketiga iaitu dengan menyatakan huraian kepada perkataan tersebut. Dengan ini, pelajar mempunyai ruang yang seluas-luasnya untuk mencuba menjawab bahagian ini. Dan Ustazah ingatkan anak-anak supaya menggunakan ayat yang diberikan untuk mencari jawapan ataupun clue kepada jawapan yang diminta. Baiklah anak-anak, Ustazah akan berikan contoh
bagaimana kita menjawab soalan ini menggunakan ketiga-tiga kaedah yang Ustazah berikan tadi. Okay, sebelum itu, cuba anak-anak lihat pada slide yang Ustazah berikan ini. Contoh soalan, hati ma'ani al-kalimat allati tahtaha khattun fil jumal al-atiyah. As-soal al-awwal, soalan yang pertama. Al-manaziru at-tabi'iyyatu fil qaryati jamilatun wa ra'i'atun. Perkataan yang bergaris di dalam soalan ini ialah perkataan al-qaryah dan anak-anak dikehendaki memberikan perkataan seerti bagi perkataan tersebut. Baiklah, jawapan yang pertama ialah ar-rifu. Ar-rifu. Dan jawapan yang kedua ialah ar-rafu. Perbezaan pada jawapan pertama dan pada jawapan kedua ialah dengan satu huruf sahaja, iaitu perkataan ar-rifu ada ya dan perkataan yang kedua ar-rafu tanpa huruf ya, menyebabkan jawapan yang kedua tidak diterima kerana apabila kita mengubah ejaan ataupun tertinggal atau menambah huruf, maka akan membezakan maksudnya. Jadi jawapan yang kedua ialah ar-raf, iaitu ra, bukannya arif, iaitu kampung. Ustazah harap anak-anak jelas betapa pentingnya untuk kita mengeja jawapan dengan betul. Baiklah anak-anak, kita tengok slide yang seterusnya. Bagi soalan sinonim pula. Okey. Hati ma'ani al-kalimat allati tahtaha khattun fi jumal al-atiyah. Perkataan yang sama, soalan yang sama. Okay. Kita cuba menggunakan kaedah yang kedua, iaitu pelajar-pelajar boleh memberikan jawapan dalam bentuk kata lawan. Okay. Al-qaryah, anak-anak tahu ia adalah kampung. Tetapi mungkin pada setengah pelajar yang lain tidak menemukan perkataan arif. Tetapi dia dapat perkataan yang berlawanan. Al-Qaryah lawannya Al-Madinah. Jadi bagaimana kita nak menggunakan perkataan tersebut untuk dijadikan jawapan? Ya, boleh dengan menggunakan kaedah ini. Anak-anak boleh menulis jawapan lawan bagi perkataan tersebut, iaitu Al-Madinah, dan menambah kata nafi di hadapan. Terdapat beberapa kata nafi yang boleh digunakan, iaitu dittu ataupun la ataupun ma ataupun laisa. Tetapi Ustazah sangat menggalakkan kamu untuk menggunakan perkataan dittu, okay, iaitu lawan. Sekiranya anak-anak ingin menggunakan perkataan la, anak-anak kena memastikan bahawa perkataan la itu bergabung dengan fi'il mudhari'. Dan sekiranya anak-anak ingin menggunakan perkataan ma, pastikan ia digabungkan dengan fi'il madhi. Begitu juga dengan laisa digabungkan dengan isim. Jadi mudahnya anak-anak gunalah perkataan dittu lawan tanpa mengira sebarang bentuk perkataan yang hendak digunakan. Contoh jawapan soalan yang kedua. Okay. Bagi soalan antonim. Okay. Anak-anak juga boleh memberikan jawapan kata seerti dan menambah kata nafi. Contoh soalan, hati adad al-kalimat allati tahtaha khattun fil jumal al-atiyah. As-soal al-awwal, yatahaddasu al-mudarris ma'a tullabihi fi amrin hamin. Perkataan yang bergaris ialah yatahaddasu, yang bermaksud bercakap. Soalan meminta pelajar memberikan kata lawan. Sepatutnya kata lawan yang sepatutnya kita beri ialah yaskutu ataupun yasmutu. Namun, ada pelajar yang tidak mendapat perkataan ini. Dan pelajar tersebut tahu yatahaddasu sama ertinya dengan yatakallamu. Jadi bagaimana kita nak memanipulasikan jawapan itu? Ya, dengan menggunakan cara menambah kata nafi, iaitu dittu. Tambahkan dittu di hadapan dan gunalah kata seerti yang kamu dapat. Dittu yatakallamu. Untuk al-ijabah yang ketiga,
anak-anak tidak dibenarkan menggunakan kaedah tibak salbi ataupun dengan menyatakan perkataan yang sama cuma ditambah perkataan berlawanan. Untuk jawapan ini tidak dikira. Baiklah anak-anak, mari kita lihat contoh model 1 yang dibekalkan untuk anak-anak oleh JPN Pulau Pinang. Kita akan membincangkan jawapan dengan menggunakan teknik-teknik yang kita belajar tadi. Hati ma'ani al-kalimat allati tahtaha khattun fil jumal al-atiyah. Ansha'at al-hukumah syirkata as-sayyarah. Perkataan yang bergaris ialah ansha'at, iaitu membina ataupun mewujudkan. Kerajaan telah mewujudkan syarikat kereta. Okey. Apakah perkataan seerti bagi ansha'at? Iaitu aqamat dan juga assasat. Okey, kita menyatakan seerti bagi perkataan tersebut. Yang kedua, al-muslimuna yajtanibuna 'anil umuri al-laghiyah. Perkataan yang bergaris ialah yajtanibuna, iaitu menjauhi. Nyatakan perkataan seerti bagi menjauhi. Jawapan yang pertama, yabta'iduna, iaitu kita menyatakan seerti bagi perkataan yang diberikan. Dan anak-anak juga boleh menjawab untuk teknik yang kedua dengan menyatakan itu lawan kepada menjauhi, iaitu mendekatkan, yataqarrabuna. Anak-anak cuma perlu menambah kata nafi di hadapan. Diddu yataqarrabuna. Dan soalan yang ketiga, al-manatiqu as-sina'ah kathiratun fi Shah Alam. Okay. Zon perindustrian banyak di Shah Alam. Nyatakan perkataan seerti bagi kathiratun, iaitu banyak. Jawapannya ialah wafirah. Dan anak-anak juga boleh menyatakan teknik yang kedua tadi, kasirah lawannya qalilah. Maka tambahkan sahaja kata nafi di hadapan, diddu qalilah. Maka inilah jawapan yang diterima. Baiklah anak-anak, seterusnya kita masuk kepada soalan berlawanan. Hati abdad al-kalimat allati tahtaha khattun fil jumal al-atiyah. Sepatutnya soalan yang keempat, ya. Syahadtu al-hafilah tasra'u fi siriha. Perkataan yang bergaris ialah tasra'u, cepat. Maka jawapan lawannya ialah lambat, tubti'u. Seterusnya soalan yang kedua, adamu istikhdamil balastik yang kusu at-talawus. Dengan tidak menggunakan plastik, kita akan mengurangkan pencemaran. Dan perkataan yang bergaris ialah yang kusu, berkurang. Maka kita nyatakan lawan kepada berkurang, tentulah bertambah ataupun banyak. Yazidu ataupun yaksuru. Dan anak-anak juga boleh nyatakan teknik yang kedua dengan menyatakan perkataan seerti bagi yang kusu, iaitu yaqillu, dan anak-anak cuma perlu menambah diddu di hadapan. Diddu yaqillu. Baiklah, soalan berikutnya, at-tujar rabihu fi tijarihim. Peniaga-peniaga itu untung di dalam perniagaan mereka. Perkataan rabihu adalah lawan kepada perkataan khasiru, iaitu rugi. Saya harap anak-anak dapat menggunakan teknik-teknik yang digunakan untuk menjawab dengan baik. Okay, seterusnya kita akan masuk ke bahagian yang kedua, iaitu bahagian an-nahwu ataupun al-qawaid. Untuk soalan nahwu, soalan yang diperuntukkan sebanyak 11 soalan bermula daripada soalan 7 hingga soalan 17. Okey, kita tengok contoh soalan SPM sebenar. Okey.
Dan setiap bahagian ini akan dibahagikan. Anak-anak boleh melihat tajuk utama pada setiap bahagian. Okey, seperti dalam contoh ini. Baiklah anak-anak, apakah panduan untuk kita menjawab soalan nahwu ini? Ustazah datangkan beberapa panduan supaya anak-anak boleh guna pakai agar jawapan yang diberikan tepat dan menepati soalan. Yang pertama, anak-anak dikehendaki memahami soalan dengan baik dan gunakan cara menggunakan keyword yang Ustazah ajar tadi. Cuba cari, garis dan highlight soalan ataupun tajuk yang dikemukakan dalam soalan. Yang kedua, anak-anak perlu menjawab di dalam ruangan yang disediakan, di atas garisan ataupun di dalam kotak yang betul. Elakkan menulis jawapan di tepi ataupun di luar daripada kawasan yang ditulis al-ijabah. Seterusnya, satu kotak jawapan, satu kotak untuk satu jawapan ataupun satu perkataan. Untuk pengetahuan anak-anak, satu perkataan di dalam bahasa Arab mempunyai kaedah yang tertentu dan setiap perkataan ini mempunyai kaedahnya. Oleh itu, kebanyakan jawapan di dalam bahagian ini hanya melibatkan satu perkataan. Dan seterusnya, anak-anak pastikan menulis dengan betul dan elakkan silap ejaan, terutamanya dalam memindahkan perkataan daripada ayat soalan. Baiklah anak-anak, seterusnya kita akan ke slide seterusnya, iaitu kata kunci soalan nahwu. Berikut ada beberapa contoh kata kunci ataupun kata soal yang digunakan di dalam soalan nahwu. Antaranya ialah istakhrij ataupun ayin, keluarkan ataupun tentukan. Yang kedua, istakhrij ataupun ayin ma'a bayan nau'ihi. Untuk soalan ini terdapat dua jawapan, iaitu pelajar kena keluarkan perkataan yang diminta, seterusnya menyatakan jenisnya pula. Terdapat juga kata tanya da' dengan meletakkan di dalam ruangan yang telah disediakan. Begitu juga dengan kata soal mayyiz. Bagi soalan ini, sudah terdapat jawapan di dalam soalan yang diberikan. Pelajar hanya perlu memilih jawapan untuk diletakkan di dalam ruangan yang disediakan. Dan akhir sekali, untuk soalan nahwu terdapat soalan i'rab, iaitu a'rib al-kalimat. Baiklah anak-anak, apa yang perlu di dalam soalan nahwu ini? Anak-anak perlu menguasai keseluruhan tajuk nahwu tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Berikut Ustazah senaraikan semua tajuk nahwu yang terdapat dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Antaranya ialah anwa'ul khabar, al-idhafah, adawatus syarti, bab at-tawabi' yang di dalamnya juga terkandung 4 anak-anak yang lain, badal, ataf, taukid dan juga na'at, tajuk hal dan juga af'alul khamsah, dan keseluruhan tajuk ini terdapat dalam silibus tingkatan 4. Begitu juga dengan tajuk-tajuk al-mabni wal mu'rab, al-maf'ul mutlaq, al-istisna, al-munada dan juga al-asma'ul khamsah yang terdapat di dalam silibus tingkatan 5. Oleh itu, anak-anak perlu menguasai keseluruhan tajuk ini sebelum kita menjawab soalan nahwu. Baiklah anak-anak, di dalam bahagian ini terdapat satu soalan i'rab. Dan inilah yang perlu anak-anak kuasai. Di dalam soalan i'rab, anak-anak perlu menjawab 3 perkara utama ini, iaitu al-mauqi', iaitu mauqi' ataupun kita kenali sebagai tajuk yang kita pelajari dalam kaedah nahwu.
perlu ada hukum ataupun al-halah, dan yang ketiga, perlu ada alamat. Baiklah anak-anak, untuk mauqi' merupakan perkara utama yang perlu anak-anak dapatkan kerana ia membawa satu markah. Dan adik-adik dan anak-anak perlu betul jawapan pada bahagian mauqi' ini. Okay? Yang kedua, bahagian hukmun, iaitu hukumnya. Bahagian ini akan membawa markah setengah markah sekiranya betul. Dan akhir sekali, alamat juga setengah markah. Jadi keseluruhan gabungan di antara mauqi', hukum dan juga alamat akan membawa kepada 2 markah. Contohnya, kita nak menulis dalam bentuk yang lengkap. Mauqi' hal, hukumnya mansub dan alamat dia bil fathah. Begitu juga contoh yang kedua, hukum mauqi'nya ialah mudhafun ilaih, hukumnya majrur dan alamatnya bil ya. Sekali lagi Ustazah ingatkan, bahagian mauqi' sangat penting dan anak-anak perlu menjawab dengan tepat untuk membolehkan hukum dan alamat mendapat markah. Sekiranya bahagian mauqi' ini salah, maka tidak ada nilai markah bagi bahagian hukum dan alamat walaupun betul. Baiklah anak-anak. Seterusnya kita lihat kepada contoh model 1 yang telah dibekalkan kepada anak-anak sekalian. Okey. Soalan yang ke-7, 8 dan 9. Istakhrij al-ma'tuf wal ma'tuf alaih minal jumal al-atiyah. Baiklah, kita cuba guna teknik yang Ustazah ajarkan tadi, iaitu mencari keyword dalam soalan. Di dalam soalan ini, ternyata disebut al-ma'tuf wal ma'tuf alaih. Maka, soalan yang akan ditanya berkisar tentang tajuk al-ataf. Baiklah, anak-anak sekalian. Cuba kita lihat soalannya. Di bawah itu dinyatakan ataupun diberikan kotak kepada anak-anak. Maka setiap kotak membawa 1 markah. Soalan yang ke-7. Kharaja al-mudir minal idarah summa al-muallimun. Untuk menjawab dengan tepat soalan ma'tuf dan ma'tu alaih, anak-anak perlu mengenali adawatul ataf ataupun huruful ataf, huruf-huruf ataf. Untuk soalan yang ke-7, di manakah huruf ataf dalam ayat ini? Ya, summa. Summa merupakan salah satu daripada adawatul ataf. Maka, ma'tuf adalah perkataan yang hadir selepas adawatul ataf. Maka untuk soalan nombor 7, al-ma'tuf alaih ialah perkataan al-muallimun. Manakala al-ma'tuf alaih adalah sumber hukum yang diikuti oleh perkataan al-muallimun. So kita kena cari perkataan yang hampir sama penggunaannya seperti al-muallimun. Maka jawapannya ialah al-mudir. Dan Ustazah rasa ramai di kalangan anak-anak yang akan menjawab al-idarah sebagai jawapan. Cuba anak-anak lihat ayat ini ya. Kharaja al-mudir minal idarah summa al-muallimun. Keluar. Siapa yang keluar? Al-mudir, pengetua. Pengetua keluar daripada pejabat, kemudian guru-guru. Maknanya sekarang ni, guru-guru merupakan maktuf yang diikuti. Siapakah yang berada di hadapan? Guru, pengetua ataupun pejabat? So, kita kena pastikan keselarasan berlaku dalam jawapan ini. Tentulah cikgu selari dan selaras dengan al-mudir kerana kedua-duanya merupakan pelaku ataupun pembuat. Tidak mungkin kita nak samakan guru-guru dan pejabat. Okay. Baiklah, kita tengok contoh yang kedua, soalan yang ke-8. Atafaddalu al-burtuqal am at-tuffah. Kita kena cari adawatul ataf dulu, iaitu
am. Maka al-ma'tuf alaih ialah perkataan yang hadir selepas adawatul ataf. Maka jawapannya ialah at-tuffah. Dan kita kena cari perkataan yang selari dan selaras dengan al-tuffah, iaitu al-burtuqal. Kenapa kita tak mengambil perkataan atafaddalu? Kerana atafaddalu merupakan fi'lun, kata kerja. Sedangkan al-burtuqal adalah ismun, kata nama. Dan at-tuffah juga perkataan ismun. Maka kita selarikan at-tuffah ismun bersama dengan al-burtuqal juga ismun. Seterusnya soalan yang ke-9. Okay. Khatama al-waladu as-salihu wa akhuhu al-Qur'ana maratain fi Ramadan. Khatama, telah habis. Khatam. Al-waladu as-salihu, anak yang soleh itu, wa akhuhu, dan abangnya Al-Quran sebanyak 2 kali dalam bulan Ramadan. Baiklah, kita cari kata kuncinya. Adawatul ataf ialah wa, dan perkataan selepas wa ialah ma'tuf, iaitu perkataan akhu. Baiklah anak-anak, kenapa Ustazah tidak mengambil perkataan akhuhu sebagai jawapan? Seperti mana yang kita ketahui, akhuhu merupakan 2 kalimah, iaitu abangnya, gabungan di antara isim dan juga dhamir. Maknanya ia memberi 2 perkataan. Oleh itu anak-anak diingatkan supaya kita lebih berhati-hati dengan mengambil 1 perkataan sahaja. Begitu juga sekiranya Ustazah bawakan contoh Abdul Rahman, Abdu dan juga Ar-Rahman. Walaupun Abdul Rahman merupakan kata nama khas, tetapi ia terdiri daripada 2 perkataan, Abdu dan juga Ar-Rahman. Dan perkataan selepas Abdu iaitu Ar-Rahman merupakan mudhafun ilaih. Sebab itu kita perlu mengambil hanya 1 sahaja perkataan untuk dijadikan jawapan yang paling tepat. Baiklah anak-anak, kita nak mencari pula perkataan yang selari dengan akhu. Okay? Di depannya ada 2, as-salihu dan juga al-waladu. Yang mana satukah jawapannya? Tentu anak-anak ada yang menjawab perkataan as-salihu, yang soleh. Betulkah jawapan itu? Tidak. Jawapannya ialah al-waladu. Kenapa boleh jadi al-waladu? Ya, kerana as-salihu itu adalah an-na'tu, iaitu kata sifat kepada al-waladu. Kita perlu mengambil kata utamanya, iaitu al-waladu. Jadi Ustazah harap anak-anak lebih faham tentang penggunaan 2 perkataan dan 1 perkataan dalam jawapan ini. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada soalan 10, 11 dan 12. Istakhrij al-hal ma'a bayan naw'ihi minal jumal al-atiyah. Okay, kita guna balik kata kunci seperti mana yang Ustazah ajarkan tadi. Apakah kata kunci bagi soalan ini? Ya, istakhrij al-hal. Maka kata kuncinya ialah al-hal. Jadi, kita sekarang berada di dalam tajuk al-hal. Ma'a bayan naw'ihi, beserta dengan jenis-jenisnya. Soalan yang ke-10. Qama at-tullabu yahtarimuna al-muallim. Okay, sebelum kita menjawab soalan ini, anak-anak kena faham dahulu apakah tajuk hal. Hal ialah situasi ataupun dalam keadaan. Untuk bahagian ini, Ustazah ingin nyatakan tips. Untuk kita mencari hal di dalam ayat, kita perlu sempurnakan ayat dahulu di hadapan. Okay. Di dalam soalan nombor 10, qama at-tullabu, maka ayat ini telah sempurna, iaitu qama merupakan fi'lun, at-talibu merupakan fa'ilun. Maka sempurnalah ayat kita. Yang di belakang itu yahtarimuna al-muallim merupakan keterangan yang membawa hal ataupun situasi. Maka jawapan bagi soalan ini ialah yahtarimuna. Okay, cukup sekadar menulis perkataan yahtarimuna tanpa menulis perkataan al-muallim. Dan
Apakah jenis-jenis hal? Seperti mana yang kita ketahui, hal ada 4 jenis. Hal mufrad, hal jumlah fi'liyah, hal jumlah ismiyah dan juga hal syibih jumlah. Jadi bagaimana kita nak mengetahui perbezaan keempat-empat hal ini? Lihat kepada perkataan yang kita pilih sebagai hal. Yahtarimuna. Yahtarimuna merupakan fi'lun, kata kerja. Maka hal jenis ini merupakan hal jumlah fi'liyah. Seterusnya, soalan yang ke-11. As-suyyahu yatajawwaluna ilal Madinah masrurin. As-suyyahu, pelancong, yatajawwaluna ilal Madinah, bersiar-siar di bandar itu, masrurin, dalam keadaan gembira. Baiklah, untuk mencari hal, kita perlu sempurnakan ayat jumlah di hadapan. As-suyyah yatajawwaluna ilal Madinah. Ini adalah ayat yang sempurna. Maka hal bagi ayat ini ialah masrurin. Apakah jenis halnya? Ya, disebabkan dia datang dalam keadaan mufrad, maka perkataan ini kita namakan dia sebagai hal mufrad. Dan akhir sekali, soalan 12. Yuhibbuni al-aba wa hum yarhamuni. Yuhibbuni al-aba wa hum yarhamuni. Ayat di hadapan yuhibbuni al-aba merupakan ayat yang telah sempurna. Maka hal di dalam ayat ini ialah wa hum yarhamuni. Baiklah, kita lihat. Perkataan wahum merupakan ismun, kata nama, dhamir. Maka sekiranya menggunakan dhamir, iaitu ismun, maka ayat ini jenisnya ialah hal jumlah ismiyah. Okey. Baiklah anak-anak. Ustazah harap kamu dapat menguasai bahagian hal ini dengan sebaik mungkin. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada soalan 13, 14 dan 15. Istakhrij al-maf'ul al-mutlaq ma'a bayan naw'ihi min al-ibarat al-atiyah. Kata kunci yang terdapat pada soalan ini ialah al-maf'ul al-mutlaq. Maf'ul mutlaq merupakan silibus tingkatan 5. Baiklah anak-anak, Ustazah sering mengajar anak-anak Ustazah untuk mengenali tajuk-tajuk ini. Apakah itu maf'ul mutlaq? Ustazah ingatkan anak-anak Ustazah, maf'ul mutlaq ialah repeat, pengulangan. Apabila kita mengulang fi'lun dan juga ismun ataupun masdarnya di dalam ayat yang sama. Okey, marilah kita lihat. Sebelum melihat kepada soalan, kita cuba cari perkataan fi'lun yaqra'u dan masdar bagi yaqra'u ataupun ismun bagi yaqra'u ialah qira'ah. 14. Usratuna qad zarat Madinah Putrajaya salasa ziyarat. Fi'il yang terdapat di dalam ayat ini ialah zarat dan pengulangan dalam bentuk masdar ialah salasa ziyaratin. Soalan nombor 15. Al-muallimun wat-talabah yajtami'una ijtima'an fil qa'ah. Fi'il yang terdapat di dalam ayat ini ialah yajtami'una dan pengulangan bagi masdarnya ialah ijtima'an. Okay. Apabila kita sudah mencari fi'il dan juga masdar, maka maf'ul mutlaq merupakan isim ataupun masdar kepada fi'il yang digunakan. Maka tentulah jawapannya seperti mana yang dinyatakan ini. Maf'ul mutlaq bagi soalan 13 ialah qira'atan dan jenis maf'ul mutlaqnya ialah mubayyin lin naw'i kerana ada penjelasan na'at ataupun sifat selepas perkataan qira'ah. Qira'atan jamilatan.
Soalan nombor 14, zarat fi'ilnya dan pengulangannya dalam bentuk salasa ziyaratin, dalam bentuk bilangan. Tentulah maf'ul mutlaknya jenis mubayyin lil adad. Namun anak-anak, kita hanya perlu menulis perkataan salasa sahaja. Soalan nombor 15, perkataan ijtima'an merupakan maf'ul mutlak dan dikenali sebagai muakkid lil fi'li kerana tidak ada penjelasan. Walaupun terdapat perkataan fil qa'ah di dalam ayat ini, tetapi fil qa'ah dalam ayat ini tidak merujuk kepada keterangan ijtima'an ataupun tidak menerangkan tentang ijtima'an. Untuk anak-anak mudah ingat, sekiranya mubayyin lil naw'i, terdapat dua keterangan yang boleh digunakan. Sama ada dalam bentuk mudhafun ilaih ataupun dalam bentuk an-na'tu. Baiklah anak-anak, soalan yang terakhir bagi bahagian nahwu ini ialah soalan i'rab. Soalan ini mempunyai dua soalan. A'rib al-kalimatain allatain tahtahuma khattun i'raban tamman. Anak-anak diminta untuk i'rab perkataan yang bergaris seperti yang dinyatakan. Baiklah anak-anak, yatanawalu al-awladu al-futura ba'da salati subhi. Perkataan as-subhi yang bergaris itu merupakan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Dan hukumnya telah ditentukan oleh kaedah nahwu mudhafun ilaih majrur. Dan apakah alamat dia? Rujuk pada perkataan tadi, as-subhi. Maka perkataan tersebut ialah bil kasrah, dengan berbaris bawah. Baiklah anak-anak, Ustazah ulang balik. Untuk bahagian i'rab, kita perlu menyatakan tiga elemen utama. Yang pertama mauqi', yang kedua ialah hukum, dan yang ketiga ialah alamat. Walau bagaimanapun, mauqi' memainkan peranan yang penting untuk menentukan markah berikutnya. Dan mauqi' yang ada di dalam soalan ini adalah tajuk-tajuk yang kita pelajari dalam qawaid. Soalan 17. Ya akha al-Islami, ihfaz lisanaka. Ya akha al-Islami, ihfaz lisanaka. Disebabkan ayat ini ada perkataan adawatun nida, kata seru, maka perkataan selepas kata seru itu tentulah munada, iaitu tajuk qawaid tingkatan 5. Maka kita tulis munada sebagai mauqi' dan hukumnya mansub. Apakah alamat dia? Lihat kepada perkataan akha. Apakah baris ataupun tanda bagi perkataan akha? Ya, perkataan ini diakhiri oleh alif. Maka tandanya bil alif. Maka jawapan keseluruhan dalam bentuk ayat kita munada mansub bil alif. Seterusnya anak-anak, kita ke bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, maaf ya. Bahagian yang ketiga iaitu as-sarfi. Bahagian ini saya rasakan agak sedikit tough ataupun berat bagi anak-anak. Namun, mari kita lihat beberapa panduan supaya kamu dapat menjawab dengan baik. Untuk soalan sorof, terdapat pada soalan 18 hingga 28. Ini adalah contoh soalan SPM yang sebelum ini. Dan setiap bahagian ini akan dibahagikan dengan kata kunci di atas. Bagaimanakah anak-anak nak menjawab bahagian ini? Berikut Ustazah berikan beberapa tips atau panduan supaya kita dapat menulis jawapan dengan baik. Baiklah anak-anak, yang pertama sekali, anak-anak perlu fahamkan soalan dengan baik, iaitu dengan cara menggunakan keyword atau mencari kata kunci pada soalan berikut. Yang kedua, anak-anak dinasihatkan
supaya tidak melakukan kesilapan nahu ataupun tata bahasa. Disebabkan sorof dan juga nahu ni adalah dua perkara yang berkait rapat. Maka anak-anak dinasihatkan agar melihat juga kaedah nahu. Seterusnya, bahagian ini anak-anak perlu berhati-hati untuk menulis huruf dengan baik. Termasuklah titiknya ataupun syaddah, alif ataupun hamzah. Kesemua huruf yang ditulis ini memainkan peranan yang penting. Jadi anak-anak pastikan sekiranya alif ditulis alif, sekiranya hamzah ditulis hamzah, dan sekiranya perkataan itu ada syaddah maka perlu ditulis syaddah. Seterusnya, sekiranya soalan meminta baris, barulah anak-anak letakkan baris. Sekiranya tidak, elakkan daripada meletakkan baris. Dan akhir sekali, bahagian ini perlu kepada penguasaan wazan. Seterusnya anak-anak, mari kita lihat beberapa contoh kata kunci soalan sorof yang biasa digunakan di dalam soalan SPM. Antaranya istakhrij ataupun ayin, istakhrij ataupun ayin ma'abayan naw'ihi. Di dalam soalan ini, anak-anak perlu menyatakan dua jawapan. Seterusnya, soalan wazan, zin ataupun hati wazanan. Dan sekiranya dinyatakan di dalam soalan bisyakli, barulah anak-anak menulis baris. Contoh lain, dha' ataupun imla al-faraghat, mayyiz, bezakan. Biasanya soalan ini telah diberikan jawapan. Anak-anak perlu memilih sahaja. Dan ij'al ataupun hawwi, jadikan. Baiklah anak-anak, ini adalah bab ataupun maudhu' yang terkandung di dalam sorof tingkatan 4 dan 5. Tentu anak-anak lihat banyak kan? Tapi insya-Allah apabila kita sering mengulang dan mengulang kaji perkara ini, ia akan menjadi mudah. Okey? Walaupun nampak banyak, sebenarnya ia mampu untuk dikuasai. Untuk bahagian ini, anak-anak perlu menguasai wazan utamanya. Baiklah, kita akan tengok contoh soalan model daripada JPN. Soalan 18 hingga soalan 20. Istakhrij al-af'al ma'a ta'yin naw'aiha as-sahihah wal mu'tallah mimma ya'ti. Untuk soalan ini, istakhrij, keluarkan. Al-af'al, keluarkan fi'il. Ma'a ta'yin naw'aiha, dan kamu dikehendaki menentukan fi'il ini sama ada as-sahihah, fi'il ini sahih, atau al-mu'talah ataupun fi'il mu'tal. Apa dia fi'il sahih dan apa dia fi'il mu'tal? Fi'il sahih ialah apabila keseluruhan fi'il bagi kata akarnya fa'ala terdiri daripada huruf-huruf yang sahih, iaitu tanpa huruf alif, waw dan ya. Manakala fi'il mu'talah adalah fi'il yang apabila kata ataupun fi'il akarnya fa'ala, salah satu terdiri daripada huruf alif, waw dan ya. Baiklah, kita lihat pada soalan 18. Al-muslimuna yunazzifuna al-masjida ma'al ummal. Orang-orang Islam itu membersihkan masjid bersama pekerja-pekerja. Baiklah, kita cuma perlu mencari fi'il di dalam ayat ini. Manakah fi'il di dalam ayat ini? Ya, tentulah yunazzifun, kerana keseluruhan ayat yang lain tidak melambangkan fi'il. Kita kena kenal pasti pula, apakah fi'il yunazzifun ini fi'il sahih ataupun fi'il mu'tal. Fi'il sahih, keseluruhan kata akar ataupun fi'il akarnya tidak terdapat huruf illah, alif, waw, ya. Maka caranya anak-anak perlu mencari 3 kata akar dahulu. Okay. Yunazzifuna, maka kata akarnya ialah nazzafa. Maka fi'ilnya
Fi'il sahih kerana tidak terdapat sebarang huruf illah, alif, waw ataupun ya. Seterusnya soalan 19. Ya walad, ati' walidayka. Di dalam ayat ini, fi'ilnya ialah ati'. Penggunaan fi'il ati' merupakan fi'il amar. Maka kita perlu mencari fi'il madhi dahulu. Fi'il madhi bagi perkataan ati' ialah ata'a. Perkataan ata'a mempunyai 4 huruf. Maka kita perlu mencari kata akar ataupun fi'il akarnya, iaitu 3 huruf. Di dalam perkataan ata'a, maka huruf tambahannya ataupun harfun ziyadahnya ialah hamzah di hadapan. Maka fi'il akarnya ialah ta'a. Ta'a. Jadi, terdapat alif di dalam fi'il tersebut, maka fi'il ini merupakan fi'il mu'tal. Dan seterusnya, al-la'ibun yumarisuna ar-riyadhah kulla yawmin. Fi'il yang terdapat di dalam ayat ini ialah yumarisuna. Baiklah anak-anak, bagi soalan ini, Ustazah yakin ramai yang masih confused ataupun keliru. Baiklah, kita cari dulu apa kata akar bagi fi'il ini. Yumarisuna, fi'ilnya ialah fi'il madhi bagi yumarisu ialah marasa. Marasa. Terdapat 4 huruf marasa. Tetapi untuk menetapkan sahih ataupun mu'tal, kita perlu mencari fi'il akar bagi perkataan marasa. Maka fi'il akar bagi marasa ialah mim, ra dan sin. Tidak ada sebarang huruf illah dalam ayat ini. Sedangkan alif di dalam marasa merupakan harfun ziyadah, bukannya huruf illah. Maka jawapannya ialah fi'il sahih. Baiklah anak-anak, Ustazah berikan tips untuk kita menjawab bahagian ini. Pertamanya, apabila anak-anak dah keluarkan fi'il yang diminta, tukar fi'il yang diberikan kepada fi'il asas dahulu, iaitu fi'il madhi dan juga mufrad muzakkar. Tukar kepada fi'il madhi dan tukar kepada mufrad muzakkar. Seterusnya, sekiranya fi'il yang kita dapati itu lebih daripada 3 huruf. Lebih daripada 3 huruf, maka kita perlu mencari fi'il akarnya pula, fa'ala, dengan membuang huruf-huruf tambahan. Dengan membuang huruf tambahan, maka kita akan dapat jawapan yang paling tepat. Baiklah anak-anak, kita ke soalan yang berikutnya. Soalan 21, 22 dan 23. Hati waznan munasiban lil kalimat allati tahtaha khattun. Baiklah, dalam soalan ini, anak-anak dikehendaki menyatakan wazan bagi perkataan yang bergaris di dalam soalan. Soalan 21. Yajtahidu az-zu'ama fi tahqiqi al-ahdaf. Perkataan yang bergaris ialah tahqiqun. Dan kita perlu mencari wazan bagi perkataan tahqiqun. Baiklah anak-anak, sebelum kita mencari wazan, Ustazah nyatakan beberapa tips ataupun panduan. Pertama, anak-anak perlu mengira berapakah bilangan huruf yang terkandung di dalam perkataan ini. Okey, perkataan kita ialah tahqiqun. Ada berapa huruf di dalam perkataan ini? Ta, ha, qaf, ya, qaf. Kita ada 5 huruf keseluruhan. Maka wazan yang akan kita nyatakan nanti juga mempunyai 5 huruf. 5 huruf. Baiklah, bagaimana kita nak mencari wazan? Pertama sekali, anak-anak perlu nyatakan fi'il ataupun 3 kata akar bagi perkataan ini. Tahqiqun. Perkataan akarnya ialah huruf ha, huruf qa
dan huruf qa. Ini ialah kata akar ataupun kata dasar. Maka ketiga-tiga huruf itu kita gantikan dengan wazan fa, ain dan lam. Maka huruf yang berbaki pada perkataan itu ialah huruf ta dan juga huruf ya. Kita turunkan sahaja. Huruf ta dan juga huruf ya. Dikekalkan. Maka kita akan jumpa 5 huruf keseluruhan. Maka kita akan gabungkan ke semua huruf-huruf ini. Ta, fa, ain, ya dan lam. Ta, fa, ain, ya, lam. Maka jawapan kita untuk wazan tahqiqun ialah taf'ilun. Okey, dapat ya anak-anak? Baik, untuk soalan yang seterusnya, soalan 22. Al-fallahun yabi'una hasilatihim fis suqi. Perkataan yang bergaris ialah yabi'una. Bagaimana kita nak mencari wazan bagi perkataan yabi'una? Masih lagi dalam kaedah yang sama. Kira bilangan huruf yang terdapat di dalam perkataan ini. Ya, ba, ya. Ain, waw dan nun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf keseluruhannya. Maka wazan kita juga perlu ada 6 huruf keseluruhannya. Yang kedua, cari kata akar ataupun fi'il asal bagi perkataan ini. Yabi'una. Disebabkan yabi'una adalah fi'lun mudhari', maka kita dah tahu huruf ya dan waw nun kat belakang merupakan huruf ataupun tanda-tanda mudhari'. Maka 3 huruf asal ini ialah ba, ya dan ain. Maka kita gantikan dengan fa, ain dan juga lam. Dan huruf-huruf yang berbaki selepas itu kita cuma perlu turunkan dan salin semula. Ya, waw dan nun. Maka wazan kita bagi fi'il yabi'una ialah ya, ain, lam, waw, nun. Yaf'iluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kan bilangannya? Maka itulah jawapannya. Yaf'iluna. Baiklah anak-anak. Seterusnya kita ke soalan 23. Al-mistaratu minal adawat ad-dirasiyah. Al-mistarah. Baik. Perkataan al-mistarah. Kira balik berapa perkataan yang terkandung dalamnya. 1, 2. Alif, lam, mim, sin, ta, ra, ta marbutah. Ada berapa? Ada 7. Mistarah. Kemudian yang kedua, cari fi'il asal ataupun kata akar. Sin, ta dan juga ra. Gantikan dengan fa, ain dan lam. Dan keseluruhan huruf yang berbaki kita turunkan semula. Alif, lam, mim dan ta marbutah. Alif, lam, mim, ta marbutah. Kita gabungkan keseluruhan huruf yang ada untuk membentuk wazan. Al, mim, fa, ain, lam, ta marbutah. Al-mif, alat. So, wazan kita bagi al-mistarah ialah al-mif'alah. Baik, anak-anak, sebelum kita habis akhiri untuk bahagian ini, Ustazah ulang sekali lagi tips untuk kita menjawab bahagian ini. Okey, anak-anak perlu nyatakan bilangan huruf dahulu supaya wazan dan juga perkataan mempunyai bilangan huruf yang sama.
Yang kedua, cuba cari kata akar ataupun kata dasar bagi perkataan tersebut, iaitu fa'ala. Bagi keseluruhan perkataan. Dan perkataan yang berbaki hanya perlu diturunkan. Perkataan yang berbaki ini, yang berwarna merah ini, kita namakan sebagai huruf tambahan. Huruf tambahan boleh disimpulkan di dalam perkataan sa'altumuniha. Sa'altumuniha. So, perkataan itu, huruf itu sahaja yang menjadi huruf tambahan. Jelas ya anak-anak? Seterusnya, kita ke soalan berikut 24, 25 dan 26. Hati ismal maf'ul minal kalimat allati tahtaha khattun fima ya'ti. Baiklah anak-anak, kita cari dulu kata kunci ataupun keyword pada soalan ini, iaitu ismal maf'ul. Isim maf'ul. Maka soalan ini akan berkisar tentang isim maf'ul. Baiklah anak-anak, kita ulang kaji dulu apakah wazan yang terlibat dengan isim maf'ul. Isim maf'ul mempunyai dua wazan ataupun dua tapak. Yang pertama, yang diguna pakai untuk fi'il 3 huruf. Dan wazannya ialah maf'ulun. Maka isim fa'il, isim maf'ul bagi fi'il 3 huruf ialah maf'ulun. Manakala sekiranya fi'il tersebut lebih daripada 3 huruf ataupun fi'il mazid, maka wazannya ialah muf'alun ataupun mim di hadapan berbaris dhammah dan huruf sebelum akhir berbaris fathah. Ustazah sering ajar anak-anak ustazah untuk mengingati kaedah ini, iaitu mu'a. Mu'a. Sekiranya fi'il akrama, maka isim maf'ulnya akan jadi mukramun. Dan sekiranya ustazah ambil fi'il yang lain, istaghfara, maka isim maf'ulnya akan jadi mustaghfarun. Ya. Baiklah anak-anak, isim maf'ul ialah orang ataupun perkara yang menjadi perbuatan. Sekiranya kita kaitkan di dalam bahasa Melayu, maka kata kerja itu perlu ditambah imbuhan di hadapan. Contohnya, dimuliakan, dimakan. Kita balik kepada soalan kita. Nyatakan isim maf'ul bagi perkataan yang bergaris. Soalan 24. Yurattilu al-qari'u al-Qur'ana fi tilkal jissah. Perkataan yang bergaris ialah yurattilu. Maka kita perlu tetapkan wazan yang sesuai untuk digunakan kepada fi'il ini. Untuk mendapatkan wazannya, kita perlu mencari dahulu apakah jenis fi'il tersebut. Sama ada fi'il tersebut fi'il sulasi 3 huruf ataupun fi'il ghairu sulasi, iaitu fi'il yang lebih daripada 3 huruf. Perkataan yurattilu, ada kata dasarnya ialah rattala. Rattala. Rattala mempunyai 4 huruf. Maka wazan yang sesuai digunakan ialah mu'a. Mu'a. Maka isim maf'ul bagi fi'il yurattilu ialah murattalun. Murattalun. Baik, untuk soalan 25 pula, asyabani yashtarikani musabaqatal ibta'i wal ibtikar. Perkataan yashtarikani merupakan fi'il yang lebih daripada 3 huruf. Kerana fi'il asalnya ialah ishtaraka. Ishtaraka. Maka wazan yang sesuai digunakan ialah wazan mu'a. Maka jawapannya mushtarakun. Mushtarakun. Sekiranya pelajar menjawab mushtarakani untuk sesuaikan dengan ayat musanna, tidak menjadi masalah. Seterusnya, soalan 26. Al-mujrimu yahkumu bisijni. Perkataan yang bergaris ialah yahkumu.
Fi'il yahkumu merupakan fi'il 3 huruf, iaitu hakama. Maka wazan yang sesuai digunakan untuk fi'il 3 huruf ialah maf'ulun. Maf'ulun. Maka perkataan hakama akan menjadi mahkumun. Mahkumun. Baiklah anak-anak, seterusnya kita akan masuk kepada soalan 27 dan 28. Imla al-faraghat al-atiyah bi ismil alah al-munasib min al-af'al bainal qausain. Kita mencari keyword dalam soalan ini iaitu ismul alah, isim alat. Baiklah, mari kita ulang kaji dahulu. Apakah wazan untuk isim alat? Isim alat terdapat 4 wazan. Yang pertama, mif'alun, contoh midrabun. Wazan yang kedua, mif'alatun, contohnya miknasatun. Wazan yang ketiga, mif'alun. Mif'alun, contoh perkataan miftahun. Dan wazan yang keempat ialah fa'alatun, dengan contohnya sayyaratun. Oleh itu, anak-anak perlu mengingati keempat-empat wazan ini untuk kita sesuaikan dengan jawapan. Soalan 27. Yastakhdimu al-ba'i'u, tempat kosong, liyazina al-bada'i'. Perkataan yang diberikan ialah wazana. Maka kita perlu mencari wazan yang sesuai untuk digunakan bagi fi'il wazana. Wazana, timbang. Tentulah isim alat bermaksud penimbang. Maka wazan yang sesuai bagi fi'il wazana ialah al-mizan. Al-mizan, iaitu penimbang. Soalan 28. Izdahamat, tempat kosong, fi syawari' al-Madinah. Izdahamat, penuh sesak. Fi syawari' al-Madinah, di jalan bandar itu. Fi'il yang diberikan ialah sara. Maka kita perlu mencari wazan yang sesuai. Anak-anak boleh menggunakan kaedah cuba. Cuba teka, cuba try. Yang mana wazan yang dirasakan sesuai untuk digunakan. Namun, disebabkan fi'il ini mungkin dah biasa bagi anak-anak mendengar. Sara ialah berjalan. Alat yang kita guna untuk berjalan ialah as-sayyarah, kereta. Kereta digunakan untuk berjalan-jalan. Maka, jawapan isim alat bagi sara ialah as-sayyarah. Dan sekiranya anak-anak menjawab dalam bentuk jamak, as-sayyarat pun tidak menjadi masalah. Kerana anak-anak cuba nak sesuaikan dengan ayat yang diberikan. Okay, seterusnya kita sampai ke bahagian yang terakhir iaitu bahagian al-balaghah. Untuk soalan balaghah terdiri daripada 12 soalan yang bermula daripada soalan 29 hingga soalan 40. Berikut adalah contoh soalan SPM yang sebelum ini. Dan setiap bahagian itu, seperti mana yang Ustazah sebutkan tadi, akan dinyatakan di dalam soalan. Baiklah, kandungan tajuk yang kita belajar sepanjang tingkatan 4 dan 5. Inilah tajuk-tajuk balaghah yang perlu anak-anak kuasai. Bermula dengan tajuk tingkatan 4, at-tashbih, al-haqiqat wal majaz, al-isti'arah dan majaz mursal. Dan sambungannya di tingkatan 5, al-uslub al-khabari, al-uslub al-insya'i, al-saj'u, al-jinas, al-iktibas dan juga at-tibaq wal muqabalah. Pesanan Ustazah, anak-anak perlu menguasai setiap tajuk yang dipelajari ini supaya kita mudah menjawab soalan. Baiklah, Ustazah berikan beberapa panduan untuk kita menjawab soalan balaghah ini. Soalan balaghah ini dikenali sebagai soalan favorit sebab pelajar selalunya menguasai bahagian ini kerana ia
tidak memerlukan kepada penguasaan wazan ataupun penguasaan kaedah. Yang pertama, seperti biasa, anak-anak perlu memahami soalan dengan baik. Gunakan keyword supaya kita tidak lari daripada soalan yang diminta. Jawab di dalam ruangan yang disediakan ataupun di atas garisan. Ingat, jangan mengubah kotak soalan. Dan seterusnya, elakkan kesilapan ejaan, terutamanya dalam memindahkan perkataan daripada ayat soalan. Salin dengan betul daripada soalan. Antara kata kunci soalan-soalan balaghah, contohnya istakhrij, ayyin, haddid ataupun bayyin yang membawa maksud, anak-anak perlu keluarkan perkataan tersebut. Ataupun soalan mayyiz ataupun ayyin juga, di dalam soalan ini akan tercatat jawapan. So, anak-anak hanya perlu memilih yang mana satu jawapannya. Dan yang ketiga, tentukan jenis. Ayin an-naw'i ataupun uzkur an-naw'i ataupun ma naw'un. Bahagian ini, anak-anak tidak perlu menulis perkataan, tetapi hanya menyatakan jenis sahaja. Kita balik kepada soalan model kita. Soalan 29 hingga soalan 31. Mayyiz al-isti'arah at-tasrihiyah min al-isti'arah al-makniyah. Dalam soalan ini, kata kuncinya menggunakan mayyiz, iaitu bezakan, dan dinyatakan jawapan isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah. Oleh itu, anak-anak cuma perlu menyatakan ayat ini tasrihiyah ataupun makniyah sahaja, tanpa perlu mengeluarkan perkataan. Soalan 29. Khataba an-namiru 'alal mimbar. Telah memberi khutbah an-namiru, harimau. Khataba an-namiru 'alal mimbar. Harimau itu telah memberi khutbah di atas mimbar. Jadi, anak-anak perlu nyatakan ayat ini isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah. Okay? Bukan harimau yang memberi khutbah di atas mimbar, tetapi orang yang disifatkan sebagai garang seperti harimau itu yang memberi khutbah di atas mimbar. Maka perkataan an-namiru, iaitu ismun. An-namiru, isim yang menjadi isti'arah dalam perkataan ayat tersebut. Maka jawapannya adalah isti'arah at-tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Soalan 30. Al-harbu iltahamat al-a'da. Al-harbu, peperangan itu mencengkam musuh-musuh. Okay? Mencengkam musuh-musuh. Selalunya mencengkam, fi'il mencengkam digunakan untuk binatang buas. Tetapi digunakan di dalam ayat al-harbu, iaitu perang. Maka kita kategorikan ayat ini sebagai isti'arah makniyah kerana ia menggunakan fi'il bagi binatang buas. Soalan 31. Syahadtu syamsan tajri fi syari'. Saya melihat matahari itu berjalan di atas jalan. Dalam ayat ini, perkataan syamsan, matahari, tidak sesuai digunakan sebagai ayat nyata. Oleh itu, perkataan syamsan merupakan ismun, maka kita nyatakan ayat ini sebagai isti'arah tasrihiyah. Bagaimana kita nak mendapatkan jawapan ataupun tips untuk menjawab isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah ini? Kalau diikutkan kaedah tasrihiyah, ma zukira fihi al-musyabbah bih. Apabila disebut musyabbah bih yang diumpamakan, contohnya an-namiru ataupun syamsan, maka ayat itu akan jadi ayat tasrihiyah. Manakala makniyah pula, ma huzifa minhu al-musyabbah bih, tidak dinyatakan musyabbah bih, tetapi digantikan dengan sifat wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimhi, dinyatakan sifat bagi musyabbah bih itu. Oleh itu, untuk kaedah yang paling mudah anak-anak gunakan, sekiranya perkataan isti'arah itu ialah ismun, maka kita nyatakan sebagai isti'arah tasrihiyah.
Dan sekiranya perkataan yang isti'arah itu adalah fi'lun, contohnya iltahamat, maka ayat itu akan jadi ayat makniyah. Baiklah, seterusnya kita ke soalan 32 hingga soalan 34. Bayin adrubil khabar wa adawati at-taukid fima ya'ti. Nyatakan jenis-jenis khabar dan adawatu taukid di dalam ayat diberikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita menyatakan jenis-jenis khabar, kita perlu membilang atau mengira berapakah adawatu taukid yang terdapat di dalam ayat ini. Barulah kita akan dapat jawapan yang tepat. Pada ayat yang pertama, qad zaharat natijatal imtihan ams, telah keluar keputusan kemarin. Di dalam ayat ini, adakah anak-anak nampak adawatu taukid? Ya, ada adawatu taukid dalamnya. Apa dia? Ya, qad. Berapakah adawatu taukid yang terdapat dalam ayat ini? Satu sahaja. Maka adrubil khabar, bagi adawatu taukid yang hanya ada satu, kita sebut sebagai talabi. Seterusnya, ayat 33. Ar-rajul as-salihu mukhlisun fi amalihi. Di dalam ayat ini, ada tak adawatu taukid? Ada tak adawatu taukid? Tidak ada. Sekiranya tidak ada, anak-anak boleh tulis dash sahaja pada jawapan. Dan sekiranya tidak ada adawatu taukid, maka adrubil khabarnya ialah ibtidai. Dan akhir sekali ayat 34. Qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin. Di dalam ayat ini ada banyak adawatu taukid. Boleh tak anak-anak senaraikan? Ya, ada wal 'asri, ada inna dan ada lafi. Ada 3. Jawapannya anak-anak boleh gunakan waw ataupun al-qasam. Sebenarnya nama dia al-qasam, iaitu sumpah. Inna dan juga lam at-taukid. Ada berapa? Ada 3. Sekiranya melebihi 2 adawatu taukid, maka ayat ini kita namakan sebagai inkari. Jelas ya anak-anak? Baiklah, seterusnya kita ke soalan 35 hingga soalan 37. Ayyin al-jinas fima ya'ti ma'a bayan naw'ihi. Keluarkan ataupun tentukan jinas dan seterusnya nyatakan jenis-jenis jinas tersebut. Jinas ada berapa? Ada 2, iaitu jinas tam dan juga jinas ghairu tam. Sebelum anak-anak menjawab, anak-anak perlu menguasai tajuk ini dulu. Jinas ialah 2 perkataan yang sama tetapi maknanya berbeza. Perkataan yang sama tetapi makna yang berbeza. Sekiranya perkataan yang sama dan maknanya juga sama, kita tidak kira ia sebagai jinas. Baik, ayat yang pertama, 35. Lailun damisun wa tariqun tamisun. Apakah perkataan yang sama atau hampir sama dalam ayat ini? Maka anak-anak perlu keluarkan, iaitu damisun wa tamisun. Sama tak? Ya, hampir sama. Maknanya ada satu perkara yang tidak sama pada kedua-dua perkataan ini, iaitu hurufnya. Hurufnya anwa'. Maka jinas ini kita namakan sebagai jinas ghairu tam, tidak sempurna. Soalan 36. Likulli maqamin maqalun. Cuba cari perkataan yang sama atau hampir sama dalam ayat ini. Ya, tentulah kamu akan jumpa maqam dengan maqal. Adakah kedua-dua perkataan ini sama ataupun sebiji? Tidak. Terdapat perbezaan huruf dari sudut naw'. Maka jinas ini kita nyatakan sebagai jinas ghairu tam. Dan akhir sekali ayat 37. Qala Allah Ta'ala
Yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'atin. Cuba anak-anak cari perkataan yang sama ataupun hampir sama. Ya, tentulah kita akan jumpa perkataan as-sa'ah dan juga sa'atun. Apakah jenis jinas ini? Jinas tam ataupun ghairu tam? Ada persamaan? Ada perbezaan? Ya, tidak ada perbezaan. Sama sebiji. Anak-anak kena ingat, alif lam pada perkataan as-sa'ah itu tidak dikira. Tidak dikira kerana alif lam merupakan kaedah nahwu yang perlu ditulis ataupun diraikan di dalam ayat. Anak-anak cuma perlu ambil perkataan utama sahaja. So, di dalam ayat ini, as-sa'ah pada perkataan yang pertama merupakan makna hari kiamat. Sedangkan ghairu sa'atin, sa'atin pada perkataan yang kedua membawa maksud zaman ataupun masa. Jelas ya anak-anak? Baiklah. Kita ke soalan yang terakhir. Soalan 38, 39 dan 40. Mayyiz at-tibaq minal muqabalah fima ya'ti. Anak-anak diminta untuk menentukan tibaq dan juga muqabalah. Apa itu tibaq dan apa itu muqabalah? Apabila terdapat satu pasangan perkataan berlawanan, kita namakan ia sebagai at-tibaq. Dan sekiranya terdapat dua dan lebih perkataan berlawanan dan syaratnya mengikut tertib dalam keadaan tersusun, maka kita nyatakan ia adalah muqabalah. Cuba lihat pada soalan 38. Ana qadimun minal masjid wa arji'u ilal bait. Kita kena cari perkataan yang berlawanan dalam ayat ini. Qadimun, datang. Wa arji' pulang. So, terdapat berapa? Satu. Adakah masjid dengan baitun dikira sebagai berlawanan? Tidak. Masjid bukan lawannya rumah. Maka masjid dan bait tidak dikira sebagai lawan. Maka terdapat hanya satu pasangan sahaja, iaitu qadimun dan juga arji'. Maka ayat ini ialah ayat tibaq. Seterusnya soalan 39. Aw man kana maitan fa ahyainahu. Di dalam ayat ini terdapat berapa pasangan kataan berlawanan? Yang pertama, maitan dan juga ahyainahu. Maitan, mati, ahyainahu, hidup. Ada berapa? Satu pasangan. Sekiranya satu pasangan, maka jawapannya juga adalah tibaq. Dan ayat ke-40. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Cuba kita cari berapa pasangan perkataan berlawanan dalam ayat ini. Wa yuhillu, dihalalkan. Pasangannya ialah yuharrimu, diharamkan. Lahum, bagi mereka, alaihim, di atas mereka. Dua. At-tayyibat, kebaikan, al-khaba'is, keburukan. So, ada berapa? Ada 3 pasangan. Sekiranya 3 pasangan, maka ayat ini akan menjadi ayat al-muqabalah. Baiklah anak-anak, itulah perbincangan kita untuk model 1, soalan kertas 1 bagi bahasa Arab. Ustazah harapkan anak-anak dapat menguasai tips yang Ustazah berikan dan gunalah sebaik mungkin untuk menjawab soalan nanti.